Kisah yang seterusnya adalah mengenai tongkat misteri peninggalan Tok Aki bergerak sendiri. Bunyi pelik kejutkan cucu di rumah pusaka. Macam mana ceritanya? Masih terbayang lagi bagaimana tidur malam kami sekeluarga diganggu dengan bunyi ketukan lantai dan derapan kaki sehingga terpaksa berpindah ke rumah saudara terdekat yang meninggal dunia 2 tahun dulu. Tu bunyi dia. Mengimbas kembali kisah misteri ni, Zuraimi Osman memberitahu tongkat sakti itu mahu mencari tuan baharu untuk menjaganya. Ya Allah. Menurut Zuraimi yang berumur 28 tahun, pada mulanya dia tak percaya dengan kisah misteri atau tahyul yang berlaku dalam masyarakat sehingga kini. Namun apabila terkena batang hidung sendiri, dia kini lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Menurut Zuraimi, dia bersyukur kerana dikelilingi sebuah keluarga bahagia yang sempurna di matanya. Malah Zuraimi juga amat menyayangi Tok Akinya yang hidup berseorangan sejak nenek meninggal dunia hampir 20 tahun yang lalu. Tok Aki seorang yang tenang dan suka bercerita kisah-kisah hidupnya ketika muda remaja dan suka menyakat. Suka bergurau lah maksudnya. Saya yakin sikap suka menyakat dalam diri saya adalah datangnya daripada Tok Aki. Antara kegemaran saya ialah sikap suka menyakat orang, terutama adik-beradik sendiri, dengan cerita-cerita hantu. Satu hari kami sekeluarga berada di rumah Tok Aki. Ketika tu dia masih hidup dan mendengar ketukan dinding ketika mau tidur. Bunyi apa tu? Pada masa tu saya hanya gelak dan mengusik adik-adik saya. Sebenarnya setiap hujung minggu kami akan pulang ke Rawang jumpa Tok Aki yang masih sihat. Biarpun usianya mencecah 89 tahun dan tinggal di rumah pusakanya ditemani makcik saudara saya. Mak Nik lah. Dia panggil ni sebagai Mak Nik. Manakala saya dan keluarga tinggal di ibu kota. Pada tahun 2017, hubungan saya dengan Tok Aki semakin rapat. Dan setiap kali pulang ke kampung, ada saja barang-barang lama seperti cincin swasa, tali pinggang, keris dan terakhir tongkat yang selalu Tok Aki guna ditunjukkan kepada saya. Ketika Tok Aki beritahu saya bahawa hidupnya mungkin tak panjang dan dia mahu semua hartanya diserahkan sebelum meninggal dunia. Tok Aki ni memang terkenal sebagai seorang yang penyayang dan turut boleh mengubat penyakit misteri dengan menggunakan tongkat. Tongkat ini. Tapi sudah lama Tok Aki tak mengubat orang kerana badannya sudah tak sekuat dulu, jelas Zuraimi. Pada 28 Mei 2018, Tok Aki meninggal dunia ketika dalam tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kami semua terkejutlah dengan kematian Tok Aki kerana sehari sebelum tu saya ada berbual dengannya menerusi telefon. Memang kami sekeluarga mahu pulang ke kampung pada hujung minggu. Namun belum sempat nak bertemu Tok Aki, dia sudah pergi. Jadi kami pun terus pulang ke Rawang dan bersyukur majlis pengubumian Tok Aki berjalan lancar pada hari yang sama. Selepas 3 bulan pemergian Tok Aki, saya mengambil keputusan untuk tinggal di rumah pusaka tu seketika kerana terlalu rindukan Tok Aki. Manakala Mak Nik saya kembali tinggal di rumahnya sendiri yang berhampiran, tambah Zuraimi lagi. Sepanjang berada di rumah
arwah Tok Aki, Zuraimi mendedahkan dia mula dihantui dengan kejadian-kejadian yang pelik. Saya tak pasti, tapi pada mulanya saya hanya biarkan saja kerana memang tak percaya dengan benda-benda karut macam tu. Terima kasih Yanis, Masya Allah banyak Yanis. Tapi setiap malam bunyi tongkat Tok Aki menghentak-hentak lantai dan kadang-kala ada terdengar seakan-akan orang menyeru nama saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, kalau macam tu macam mana? Pengalaman tu membuatkan saya terus menceritakan kepada Mak Nik. Rupa-rupanya menurut Mak Nik, tongkat tu sedang mencari tuan baru, kata Mak Nik. Arwah Tok Aki telah lama cuba membuangnya namun gagal kerana perlu ada tuan baru untuk jaga tongkat tu. Jadi Tok Aki tak ada pilihan lain selain memilih saya untuk jadi penjaga tongkat ni. Tapi saya bertegas tak mau jadi penjaganya. Bapa saya akhirnya mendapatkan nasihat pengamal perubatan Islam. Kami diminta memandikan tongkat tu dengan 7 jenis bunga dari 7 perigi surau berlainan sebanyak 3 kali malam Jumaat, katanya. Jadi saya dengan gigih menyiapkan semua benda yang diminta. Dan selepas semuanya dibuat, tongkat tu ditanam di kawasan hutan kerana asal kayu tongkat tu dari situlah, dari hutan tu lah. Saya bersyukur kerana sepanjang upacara memandikan tongkat tu tak ada perkara pelik yang berlaku kecuali kelihatan sedikit asap keluar ketika siraman pertama. Kata Zuraimi. Sekian, terima kasih.